Okey, kita dah mula record. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. InsyaAllah, seperti yang saya bagi tahu dalam sesi yang lepas, untuk hari ini lebih memfokus kepada untuk menjawab soalan. Saya ada bagi tahu di muka surat 70, iaitu aktiviti 3.17. Okey, jadi sebelum saya share skrin, saya akan tutup muka dululah. Senang untuk awak fokus kepada apa yang nak disampaikan. Jadi saya akan share skrin sekejap nah. Okey, tolong bagi respon sekejap pelajar-pelajar, siapa-siapa pun boleh. Jika dapat melihat skrin yang saya share ni, sila bagi tahu, ataupun kalau tak dapat lihat pun tolong bagi tahu juga. Dapat tengok? Pak. Dapat tengok nah. Okey. Kalau ada masalah dan sebagainya, terus bagi tahu je nah. Okey, terus habaknya lah. Kalau saya tak dengar kat sini, sebab macam minggu lepas ada satu kelas tu saya terkeluar daripada Google Meet ni. Lepas tu duk cakap sorang-sorang lah. Jadi harapnya pelajar-pelajar boleh bagi tahu dalam grup Telegram tu nah. Okey. So, saya ulang balik yang minggu lepas sikit. Okey. Minggu lepas kita berakhir dengan berbicara ataupun berbincang tentang persamaan kimia, yang mana untuk menulis persamaan kimia selalunya dikehendaki persamaan kimia yang seimbang. Jadi adalah penting untuk kita menulis formula yang betul baru dapat persamaan kimia yang seimbang. Kenapa? Sebab dalam persamaan kimia yang seimbang nanti, kita akan gunakan untuk pengiraan. Okey, dalam maklumat persamaan kimia ada maklumat kualitatif, ada maklumat kuantitatif. Okey, yang ni saya pun dah terang dalam sesi yang lepas. Jadi tolonglah tengok sesi kelas kita yang lepas untuk menerangkan bagaimana kualitatif dan juga kuantitatif. Sebab dua bahagian ni kalau ditanya dalam soalan peperiksaan, antara yang mudah untuk calon, untuk pelajar dapat jawapan. Contohnya kalau dia bagi satu contoh persamaan kimia macam ni, jadi minta tafsirkan secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi sebenarnya mudahlah. Okey, jadi kalau pelajar tak ambil berat ataupun tidak fokus bahagian ni, rugi. Sebab bahagian ni adalah yang mudah. Okey nah? Okey, seterusnya untuk hari ni, minggu lepas juga, saya ada bagi beberapa contoh lah soalan ataupun contoh-contoh untuk mengimbangkan persamaan kimia. Jadi saya ada bagi tahu dalam tugasan untuk sesi yang lepas juga, kita akan bincangkan 3.17. Jadi saya dah pesan dalam tugasan tersebut untuk calon-calon ataupun pelajar-pelajar cuba menjawab dahulu. Cuba tengok-tengok dahulu. Contohnya untuk soalan nombor 1A, yang ni kalau saya bagi tahu minggu lepas, kelas yang lepas, hak ni saya dah tunjukkan pun dah sebagai contoh. Okey. Jadi boleh terus saja pelajar-pelajar tuliskan dalam buku latihan. Okey nah. Jadi yang lain, untuk yang lain, aktiviti 3.17 ni tolong tulis dalam buku latihan. Boleh nah? Buku latihan. Jadi untuk hari ini kita akan mula menulis kembalilah. Okey, saya akan ulang jugalah untuk soalan 1A ni, bagaimana nak menulis persamaan kimia seimbang. Okey nah, kita terus. Mula-mula, okey, formula gas nitrogen. Ada siapa-siapa nak respon? Gas nitrogen. Siapa-siapa nak respon? Apakah formula gas nitrogen? Sebab yang penting formulanya. Mesti betul. Siti Musliah ada masuk tak minggu ni? Okey, ada pelajar-pelajar. Jika ada siapa-siapa nak masuk, tolong bagi tahu dekat grup Telegram. Kejap nah. Okey. Tak ada siapa-siapa respon ke? Senyap je.
Saya takut saya cakap seorang ni. Ada tak bersama saya Ayuni, Danish? Ada cikgu. Apa formula gas nitrogen? Tak tahu. Okey, gas nitrogen adalah N2. Gas hidrogen adalah H2. Okey. Dan gas amonia adalah NH3. Okey. Jadi untuk mengimbangkan persamaan kimia dia, okey, itulah kata kalau dah tengok video saya yang lepas, saya ada explain dah terangkan dah. Okey, kita perlu samakan unsur-unsur, kita perlu samakan bilangan unsur-unsur yang ada di sebelah kiri anak panah dan juga yang ada di sebelah kanan anak panah. Okey, tempoh hari saya ada tunjuk dah contoh. Itulah yang saya pesan sangat-sangat, tolonglah tengok video kalau tak dan masuk secara live pun. Okey, jadi kalau tengok dekat sini, nitrogen, unsur yang ada di sini adalah nitrogen. Dan unsur di sebelah sini juga ada hidrogen. Okey, jadi kita letakkan bilangan yang ada. Contohnya untuk nitrogen ni, tengok formula ada N2. Bermaksud nitrogen ada 2 di sebelah kiri anak panah. Hidrogen formulanya H2. Bermaksud hidrogen ni, atom hidrogen ni juga ada 2 di sebelah kiri anak panah ataupun sebelum bertindak balas. Dan selepas bertindak balas, sekali lagi kita kena bagi ada unsur yang sama juga, iaitu nitrogen dan hidrogen di sebelah kanan anak panah. Okey, jadi samalah. Jadi takkan mungkin di sebelah kanan ni nanti kalau kita buat persamaan, gas nitrogen tambah gas hidrogen yang akan keluar karbon ke, gas sulfur ke, semua ni tak logik. Jadi kita takkanlah kalau nak tembak apa yang keluar pun, kita jangan tembak karbon dioksida ke, sulfur trioksida ke, yang tu kita jangan tembak sebab memang tak logik. Sebab unsur-unsur yang terlibat cuma nitrogen dan hidrogen. Okey, kita listkan unsur, atom unsur yang ada di sebelah kanan. Nitrogen ada 1, hidrogen ada 3. Okey, jadi macam saya cakap tadi, bilangan unsur, atom unsur di sebelah kiri anak panah, di sebelah kanan anak panah mesti sama. Jadi, kita tengok kat sini, sama tak? Tolong jawab sikit sebagai tanda ada respon. Sama tak bilangan atom unsur belah kiri dengan belah kanan? Sama. Sama. Tak. Tak sama. Kenapa tak sama? Rasanya saya dah cakap slow-slow dah, perlahan-lahan dah. Tadi saya bagi tahu, bila nak bagi persamaan kimia seimbang, unsur yang ada di sebelah kiri anak panah, unsur yang ada di sebelah kanan anak panah, mestilah sama. Dan saya dah listkan satu-satu. Di sebelah kiri anak panah, iaitu bahan bertindak balas. Sebab tu saya minta tolong tengok video yang sebelumnya supaya kita tak ada jadi macam blur untuk sesi yang hari ini dan akan datang. Jadi barulah kita dapat ikut apa yang sebenarnya. Jadi kalau video-video yang lepas kita tak tengok, sesi-sesi yang lepas kita tak hadir dan kita tak ulang balik, jadi hari ni datang nak tengok bagi faham yang hari ni memang susah lah. Agak tak logik lah. Okay, kita dah cerita banyak-banyak sebelum ni tapi tak hadir, tak faham dan tak tanya sebagainya. Tiba-tiba nak bagi faham yang hari ni, benda yang baru pula. Memang susah lah. Okay, tolonglah tengok. Okay, jadi unsur yang ada di sebelah kiri anak panah, N ni nitrogen, H ni hidrogen. Jadi selepas anak panah bermaksud hasil tindak balas, masih lagi ada nitrogen, masih lagi ada hidrogen. Jadi dari segi unsur,
dah imbang, dah sama. Sebab sebelum tindak balas ada nitrogen, hidrogen. Selepas tindak balas, anak panah ni menunjukkan maksudnya selepas tindak balas, hasil yang diperolehi masih lagi ada unsur nitrogen dan hidrogen. Cuma yang tak sama, yang menyebabkan persamaan ini tak seimbang adalah bilangan unsur atom unsur di sebelah kiri. Ni nitrogen ada 2. Tapi di sebelah kanan nitrogen ada 1. Tak sama. Tak seimbang. Hidrogen di sebelah kiri ada 2. Hidrogen di sebelah kanan ada 3. Pun tidak sama. Jadi tugasan kita, okey, inilah yang dikatakan latihan ataupun soalan seimbangkan persamaan kimia. Jadi nak seimbangkan persamaan kimia, kita buat satu-satu. Untuk peringkat awal, kita buat satu-satu. Okey? Jangan cuba keseluruhan sekali. Itu bagi mereka yang dah mahir. Jadi kita tengok N dahulu. N di sebelah kiri 2, N di sebelah kanan 1. Jadi kita jadikan dia 2. Kita potong satu ni, kita jadikan dia 2. Dekat sini jadi 2. Tapi dekat persamaan tu, kita nak letak kat mana 2 supaya N ni nampak jadi 2. Kalau kita letak dekat tengah-tengah ni, N 2, jadi salah. Kita telah mengganggu formula kimia. Kita kena letak supaya N ni jadi 2, tak ganggu formula dia. Jadi dekat tengah ke, dekat belakang ke, kita takkan tukar nombor dia. Okey? Sebab apa? Supaya tidak ganggu formula. Jadi kita nak jadikan nitrogen ni 2, kita letak 2 dekat depan. Letak 2 dekat depan. Seolah-olahnya tadi, asalnya tadi ada 1 nitrogen, 3 hidrogen untuk dalam amonia ni. Sebab apa? Ada 1 molekul. Kat sini ni walaupun tak tulis nombor, sebenarnya ada ni nombor 1. 1 nitrogen, 1 juga untuk H3. Jadi 3 darab 1, 3 je lah hidrogen kat sini. Okey? Jadi untuk nak jadikan nitrogen tu 2, kita letak 2 dekat depan. Jadi sekarang ni nitrogen ada 2 molekul, bermaksud ada 2 nitrogen keseluruhan. Okey. Nak tanya, tolong bagi respon. Berapakah bilangan hidrogen sekarang? Tadi masa 1 amonia ada 3 hidrogen. Sekarang ni 2 amonia. Berapa hidrogen sekarang? Tolong respon. Tolong respon seseorang. Kristina Aimuni tadi yang ada tadi, Kristina. Saya cakap seorang ke? Saya cakap seorang-seorang ke? Ramai ada. Ada Muhammad Danish, Ayuni, Kristina Aimuni, Syahir. Ada 4 orang ni. Syahir? Agak blur guru. Agak blur. Sebab kelas sebelum ni saya tak masuk. Yang ni sebenarnya mudah. Masuk ke tak masuk kelas sebelum ni, yang ni agak mudah sebenarnya. Saya ada bagi tahu tadi, kalau dalam 1 molekul, ini sebenarnya explanation yang mudah je. Tadi saya kata, asalnya untuk hasil tindak balas ni dapat tadi ada 1 NH3 sahaja. Dalam formula molekul NH3 ni ada berapa hidrogen ni? Boleh respon balik? Nampak tak? Kod saya tulis tak nampak. Ada berapa ni? Boleh respon balik Syahir? Ada berapa dekat sini? Ini nombor berapa dalam 1 molekul amonia?
Dah 3 kot. Tiga kod. Kenapa 3 kod? Kenapa Tiga, tak tiga. pasti? 3. Ini satu molekul amonia. Sekarang ni, tadi bila kita nak jadikan nitrogen ni 2, kita letak 2 dekat depan molekul dia. Jadi sekarang ni kita dah jadikan 2 molekul amonia. Ataupun dalam kata lain, ini satu molekul amonia, ada tambah satu lagi molekul amonia yang kedua. Okey. Tadi ada 3, sekarang sudah ada 2 molekul amonia yang diwakili dengan nombor 2 kat depan. Okey, respon balik Syahir. Ada berapa sekarang ni hidrogen dalam 2 molekul amonia? Syahir ke, Dennis Jalil ke, Ayuni ke, Kristina ke? Tolong respon. Ada berapa sekarang ni hidrogen bila ada 2 molekul amonia? NH3 ni amonia. Harap-harap awak pun biasa-biasa kan. Saya duk sebut, duk habak ni NH3 ni amonia. Awak pun tolong ambil ingatan lah. Berapa sekarang ni bilangan hidrogen dalam 2 molekul amonia? Ayuni. Kenapa tak ada yang bercakap sekarang? Sebab tak ada yang respon, macam saya duk shock sendiri je lah. Dennis Jalil, ke buka aja Google Meet ni tinggal pergi mana-mana dah. Dennis Jalil? Ayuni, tolong respon. Ada berapa hidrogen? Okey, Dennis Jalil kalau mengikuti kelas kita sekarang ni, tolong respon. Respon apa-apalah, tak boleh nak jawab pun, tolong respon lah. Ayuni, tolong respon. Apa-apa. Ya, cikgu. Ya. Kenapa Ayuni tak respon bila saya duk tanya dari tadi berapa? Ayuni tak pasti. Ayuni, okey. Sekarang ni saya nak fokus pada Ayuni. Nampak tak yang saya tulis ni? Satu molekul amonia ada 3 hidrogen yang Syahir sebut tadi. Nampak tak 3 tu? Nampak. Lepas tu bila saya lukis molekul amonia yang kedua, satu molekul amonia ada 3 hidrogen. Jadi molekul amonia yang kedua ada berapa hidrogen dia? 3. 3 juga. Jadi dah ada berapa sekarang ni molekul amonia? 2. Jadi jumlah dia 6. Jadi kenapa Ayuni dengan Syahir dengan yang lain jadi tak pasti? Macam susah nak faham tu. Sebab minggu lepas saya bagi analogi. Satu tangan ada 5 jari. Kalau 2 tangan? 10. 10. Macam mana awak boleh dapat 10? Satu tangan 5 jari, tiba-tiba 2 tangan. Macam mana boleh dapat 10? 5 darab 2. 5 jari darab 2 tangan. Benda yang sama dalam amonia ni. Satu molekul ada 3 atom hidrogen. Kalau 2 molekul, 3 atom tadi darab dengan 2. Tu yang dapat 6. Satu konsep yang agak simple, mudah. Okey? Jadi sekarang ni hidrogen, bila kita dah letak 2 molekul NH3 ni, so dia sudah jadi 6. Okey? Mudah je. Tapi kalau saya nak bagi cara yang cepat, nak bagi tahu, tapi saya takut pelajar-pelajar tak faham pula. Kenapa boleh jadi 6? Sebab 3 darab 2.
Saya nak bagi tahu pelajar, tadi asalnya satu molekul ada 3 hidrogen. Kenapa perlu letak 2? Bila letak 2, kenapa berubah jadi 6? Sebab 2 darab 3. Tu yang jadi 6. So sekarang ni, nitrogen di sebelah kiri sudah ada 2. Nitrogen sebelah kanan sudah ada 2. Selesai masalah untuk nitrogen. Yang jadi masalah sekarang ni adalah hidrogen. Okey, sekali lagi saya nak tanya. Hidrogen di sebelah kanan sudah ada 6 sebab kita darabkan dengan 2 tadi, 3 darab 2. Hidrogen di sebelah kiri baru ada 2. Baru ada 2. 2 ni nak darab berapa jadi 6? Untuk hidrogen dekat sini, 2 ni 2 hidrogen ni, satu molekul hidrogen ada 2 atom hidrogen. Macam mana nak bagi jadi hidrogen kat sini jadi ada 6? Nak darab berapa? Darab 3. Darab 3. Darab 3 baru jadi 6. 3 tersebut kita jangan letak di belakang, kita letak di depan. Tadi saya ada explain. Kenapa tak letak di belakang? Sebab dia akan mengubah formula. Kalau kita letak di depan, dia tidak mengubah formula. Formulanya tetap H2. Cuma bilangan molekul aja yang kita tambah jadi 3. So bilangan sekarang ni hidrogen di sebelah kiri sudah ada 6. Hidrogen belah kanan sudah ada 6. Jadi inilah persamaan kimia seimbang untuk tindak balas gas nitrogen dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia. Maka nanti bila awak dah mahir, awak cuma tulis yang atas ni sajalah. Yang bawah-bawah ni semua ni tak payah. Okey, boleh nak? Tapi untuk hari ini, tolonglah jawab penuh bagi faham. Sebab kalau tak faham, bagi banyak mana soalan buat latih to be pun, awak takkan boleh jawab bila sebenar nanti. Okey. Okey, saya akan pergi untuk contoh yang kedua. Okey. Untuk formula, okey, kita dah lepas sebenarnya pembelajaran tajuk formula-formula. Saya pun dah bagi tahu hafal cation, hafal anion. Daripada awal tahun lagi kita duk buat formula kimia daripada kombinasi-kombinasi ion tu. Okey. Dan juga masih boleh rujuk di muka surat belakang tu untuk formula unsur dan sebagainya. Okey. Rajin-rajinlah buka untuk tengok di muka surat 276. Okey, muka surat 276 buku teks untuk tengok formula unsur ataupun atom bahan-bahan. Okey. Jadi sekarang ni kita akan cuba buat lagi sikit logam natrium. Formula natrium adalah Na. Okey, jangan tanya lagi dah Na dapat dari mana. Itu memang formula dia Na. Okey, formula air. Siapa tahu? Kok nak tolong jawab kat saya. Apakah formula bagi air? Pun tak ingat juga ke formula air? Hidrogen 2, oksigen 1. Ya, H2O dalam bahasa orang putihnya. Hidrogen 2 dan oksigen 1. H2O. Okey, anak panah lah. Okey, tak ada apa. Formula larutan aquas ni jangan ni sangat, tak ada apa-apa. Kita nak nama dia. Natrium hydroxida. Siapa boleh ingat bagi tahu formula natrium hydroxida? Natrium lah. Hidroksida OH. Okey nah. Kebetulan natrium charge-nya positif 1, hidroksida negatif 1. So bila kita cross dapat NaOH. Okey, bagi yang tak dapat jawapan ni, tak faham dapat macam mana, ulang balik tengok tajuk yang kita dah bincang yang lama tu. Tengok balik cation and ion. Okey. Gas hidrogen. Apa formula gas hidrogen? Sama macam soalan yang kat atas tu. Gas hidrogen formula dia adalah H2.
Okey. Cuba tengok unsur di sebelah kiri, unsur di sebelah kanan. Ada tak yang berbeza ataupun yang berlaku pertambahan? Kalau kita ikutkan list dia, di sebelah kiri ni kita ada NA. Jumlahnya berapa NA kat sini? Ada berapa NA kat sini? Ni bukan N9 ni lah. Panjang sangat huruf A dia. Okey, ni bukan 9 ni lah. Okey, ini A. NA. Ada berapa NA di sebelah kiri? Respon. Ada berapa natrium Na ni? Na natrium di sebelah kiri ada berapa? 1. 1. Hidrogen ada? Hidrogen di 2. sebelah kiri ada 2. O ada? 1. 1. Di sebelah kanan, natrium ada? 1. Hidrogen. Okey, siapa nak jawab tadi tu? Saya tercepat sangat. Hidrogen ada berapa ni? Jumlah keseluruhan. Berapa nak jawab? Hidrogen berapa? Hidrogen ada 3 dan oksigen ada 1. Jadi kita pun tengok natrium di sebelah kiri 1, natrium sebelah kanan 1. Okey, alhamdulillah sudah sama. Untuk oksigen di sebelah kiri 1, oksigen di sebelah kanan pun 1. Alhamdulillah sama. Tapi yang tak sama adalah hidrogen di sebelah kiri, hidrogen di sebelah kanan. 2 dengan 3 tak sama. Jadi untuk samakan dia, hidrogen di sebelah kiri ni, di sebelah kanan ni dah ada 3, kiri 2, kita cuba jadikan kiri ni sama dengan belah kanan. Sebab dia lebih kecil. Okey nah? Jadi kita potong 2 kat sini. Kalau 2 darab 1, 2 darab 1, 2. Kalau 2 darab 2, jadi 4. Macam mana kita nak jadikan hidrogen di sebelah kiri ni 4 darab 2. Jadi kita letak 2 dekat depan huruf H2O ni. Jadi sekarang ni H sudah jadi 2. Boleh? Jadi hidrogen sebelah kanan 3. Kurang daripada 4. Jadi kita kena tukar dia supaya jadi 4. Tetapi 3 darab berapa 4 tak ada. Kita tak perlu darab yang ni. Kenapa? Sebab sekarang ni dekat formula hidrogen sudah ada 2 hidrogen. Jadi kita nak berapa lagi hidrogen sebenarnya dari sini? Dari natrium hidroksida ni kita nak berapa lagi? Dekat formula hidrogen sudah ada 2. Jadi daripada natrium hidroksida ni kita nak 2 hidrogen. Jadi kita akan letak 2 dekat sini. Dekat 2 dekat depan natrium hidroksida. Maka hidrogen dekat natrium hidroksida sudah ada 2. Campur dengan gas hidrogen ada 2. Jumlah hidrogen sekarang sudah jadi 4. Boleh? Jadi selesailah untuk hidrogen 4 dan juga 4. Tetapi bila kita dah letak 2 dekat depan formula dia, natrium pun berubah. Kenapa? Sekarang ni natrium pun sudah jadi 2. Kita potong natrium hak belah kanan tadi, hak asalnya 1, sudah jadi 2 sekarang ni. Cuba tengok O pula. O di sebelah kanan pun sudah berubah menjadi 2. So kita potong dia jadi 2. Okey, tengok yang di sebelah kiri. Natrium di sebelah kiri masih lagi 1. Sedangkan natrium di sebelah kanan sudah jadi 2. Maka natrium yang di sebelah kiri pun kita kena jadikan 2 dengan letak macam mana nak jadikan natrium kat sini 2? Letak 2 di depan formula natrium.
Ingat jangan letak dekat belakang sebab dia akan mengganggu formula. Letak dekat depan menunjukkan ada 2 natrium. Okey? H tadi kita dah memang settle 2 darab 2 hidrogen ni, 1 molekul air ada 2, darab 2 molekul jadi ada 4. O juga sudah ada 2 sekarang ni. Tengok tadi 1 molekul air je, ada 1 O. So sekarang 2 molekul sudah jadi 2. Jadi kita tengok balik sekarang ni, natrium 2, natrium 2. Hidrogen 4, hidrogen pun 4. Oksigen 2, oksigen 2. So inilah persamaan kimia seimbang untuk tindak balas B. Boleh kat situ? Boleh. Jadi Boleh. pesanan saya nanti tengok balik, fahami balik. Okey. Kita teruskan lagi dengan soalan B. Pepejal kuprum 2 karbonat. Okey, saya tak tanya dah, nanti awak semak balik kenapa formula kuprum 2 karbonat macam saya tulis ni. CuCO3. Okey. Cas kuprum 2 positif, cas karbonat 2 negatif. 2 untuk kuprum, 2 untuk karbonat. Dipermudahkan satu-satu sebab itu tak ada nombor 2 dekat dalam formula ni. Jadi Cu1, CO3 pun 1. Kuprum 2 karbonat. Dia kata terurai. Dia tak ada tambah. Dia tak ada bertindak balas dengan apa-apa. Dia terus terurai menjadi pepejal kuprum 2 oksida. Bila terurai, maksudnya dia terus ada anak panah kat sini. Okey. Terus jadi anak panah dekat sini. Okey. Terurai menjadi kuprum 2 oksida. Jadi formula kuprum 2 oksida CuO. Okey. Dan maksudnya terhasil juga tambah gas karbon dioksida. Formula karbon dioksida, seorang respon. Apa formula karbon dioksida? Karbon dioksida. Yang lepas pun saya ada terang juga, ada tunjukkan slide ni untuk formula yang simple karbon dioksida. Saya dah hilang dah. Hari tu ada conteng. Saya memang conteng tempoh hari. Okey. CO2. Kenapa 2? Ini merujuk kepada ada 2 oksida. So sebab itu namanya karbon dioksida. Di ini merujuk kepada 2. Mono merujuk kepada 1 sahaja. Okey, tak ada yang nak respon formula karbon dioksida. Saya terus je lah. Okey, formula karbon dioksida CO2. Apabila dipanaskan. Ini satu lagi pembelajaran kita hari ini tambahan. Apabila ada perkataan dipanaskan, selalunya kita buat satu simbol di bawah anak panah. Okey, macam segitiga. Segitiga pun, kalau awak nampak simbol macam ni nanti, ini bermaksud dipanaskan. Okey, jadi kena ada di bawah macam ni, bermaksud dipanaskan. Jadi untuk imbang persamaan kimia ni, macam tadi kita tengok, unsur yang di sebelah kiri sebelum berlakunya sama dengan unsur di sebelah kanan hasil daripada tindak balas yang berlaku. Cuma kali ni tindak balas apa? Tindak balas penguraian. Dia tak perlu tindak balas campur apa-apa, dia terurai. Jadi macam tadi kita akan listkan unsur belah kiri, listkan unsur belah kanan. Tapi nanti bila awak dah mahir, tak listkan pun tak apa. Awak tengok pun dah cukup. Boleh? Okey. Jadi untuk yang contoh B ni pun saya akan list. Tolong listkan. Berapa kuprum di sebelah kiri?
Kupram ada 1. Ada karbon di sebelah kiri, juga ada 1. O di sebelah kiri ada 3. Okey, sebab dia tak ada tambah apa-apa, so ini ajalah unsur yang ada di sebelah kiri. Di sebelah kanan, kupram juga ada, iaitu ada 1. C ada 1. Dan O, jumlah O kat sini, ada berapa O kat sini? 2 kat sana, 1 kat sini, sudah ada 3. Jadi, perlu tambah apa-apa nombor lagi tak untuk persamaan kimia ni? Cuba respon. Kupram belah kiri 1, kupram belah kanan 1. Karbon belah kiri 1, karbon belah kanan 1. O belah kiri 3, O belah kanan 3. Perlu tambah nombor lagi tak? Cuba respon. Tak. Dah tak perlu. Bermaksud persamaan kimia ini sememangnya sudah seimbang. Jadi kita tak perlu tambah apa-apa nombor dekat depan. Jadi ini dah memang jawapannya. Bila kita tulis yang ni, terus ini adalah jawapannya. Tak perlu ubah lagi. Okey. Okey, seterusnya kita tunjuk contoh. Ada soalan C dengan D. Ingat nah? Nanti tulis C ya. Oh, betul, D, tinggal D. Okay. Jadi semua latihan-latihan yang saya dah tolong tunjuk explain dekat sini, tolong tulis balik dalam buku latihan. Okay. Seterusnya kita ada tindak balas pembakaran serbuk aluminium. Serbuk ke, larutan ke, apa ke yang dia bagi tahu tu untuk persamaan kimia. Okay, kita fokus kepada formula je. Formula aluminium adalah Al. Aluminium. Dia kata dibakar dalam oksigen. Bermaksud aluminium bertindak balas dengan oksigen. Aluminium dibakar dalam oksigen. Tindak balas dengan oksigen. Menghasilkan anak panah. Menghasilkan serbuk putih aluminium oksida. Apakah formula aluminium oksida? Itu aja. Tak ada tambahan lain-lain. Dia kata hanya satu aja produk, hanya satu saja hasil, iaitu aluminium oksida. Okey. Macam mana boleh dapat Al2O3? Yang ni tolong pelajar-pelajar semak balik cation and ion untuk pembentukan formula kimia yang kita dah belajar lepas. Kenapa boleh dapat Al2O3? Okey, sekarang ni seperti tadi kita akan listkan satu-satu. Aluminium sebelah kiri ada 1 saja. O di sebelah kiri ada 2. Aluminium di sebelah kanan ada 2. O di sebelah kanan ada 3. Jadi O tak sama, aluminium pun tak sama. Jadi kita samakan satu-satu. Jadi pertama kita samakan aluminium dulu. Jadi kita potong 1 dekat sini, kita nak jadikan dia 2, maka kita letak 2 dekat depan aluminium. Boleh? Sekarang ni seterusnya O ada 2. Ni okey dah, settle lah untuk aluminium. Aluminium belah kiri ada 2, aluminium belah kanan pun ada 2. Settle lah untuk dia. Seterusnya kita tengok O pula. O belah kiri ada 2. O belah kanan ada 3. Jadi, kalau kita nak jadikan O ni 4. Katakanlah nak jadikan 4. Okey nah? Boleh tak O yang kat belah kanan ni, 3 nak darab berapa jadi 4? Tak ada kan? 3 darab berapa jadi 4? Tak ada. Jadi, yang paling dekat dia sekarang ni adalah 6. Okay, jadi kita tak boleh pakai 4 dekat sebelah kiri. Kita kena pakai 6. Sebab apa? Kalau 3 nak jadi 6 boleh darab 2. 2 nak jadi 6 boleh 2 darab 3. So, O di sebelah kiri kita jadikan 6. Dengan darab 3, so dia akan jadi 6. Kita letak 3 dekat depan. Jadi O sekarang
sebelah kiri sudah jadi 6. O di sebelah kanan pun kita akan jadikan dia 6. Nak darab berapa supaya O ni jadi 6? Tolong seorang respon. 2. Macam darab 2. Nak letak kat mana 2? Depan, tengah, belakang. Depan. Ya, depan. Kita letak 2 dekat depan. Tetapi sekarang ni, bila kita letak 2 dekat depan, bilangan aluminium pun sudah berubah. Sekarang berapa aluminium yang ada sekarang ni? Tadi asalnya ada 2 je. Tapi bila kita letak 2 kat depan, aluminium dah berubah. Jadi berapa aluminium sekarang? 4. 1 molekul tadi. Macam tadi lah. Macam hak saya duduk membebel tadi lah. 1 aluminium oksida ada 2 dalam ni aluminium. So kalau pakai 2 aluminium oksida, so dia dah jadi 4. Sebab 2 darab 2. So dah jadi 4. Jadi dekat aluminium dah belah kiri, tadi kita dah jadikan dia 2. So tak boleh pakai sebenarnya 2. So kita kena jadikan dia 4. So tadi dah ada 2. Macam mana nak tukar supaya dia jadi 4? Potong je lah 2 tu nah. Potong je lah 2 ni. Okay. Kita tukar dengan nombor 4. Jadi sekarang ni aluminium belah kiri sudah ada 4. Aluminium belah kanan pun sudah ada 4. O belah kiri sudah ada 6. O belah kanan pun sudah ada 6. 3 darab 2. So, dapatlah persamaan kimia seimbang yang kat atas ni. Okey? Jawablah okey. Kalau okey. Okey, cikgu. Okey, go. Okey, seterusnya kita sambung dengan nombor 2. Nombor 2 ni lebih mudah. Kenapa? Sebab saya tak salin ayat-ayat dia tu. Dalam soalan yang sebenar tu ada ayat lagi tu. Saya just ambil soalannya sahaja. Okey. Dalam soalan 2A, BCD, okey, dia sudah bagi formula. Jadi selalunya dalam soalan, jika dia bagi persamaan dengan dah tulis siap-siap formula, selalunya formulanya betul lah. Jadi kita hanya bekerja, tugas kita adalah memastikan bilangan unsur di sebelah kiri dengan kanan tu sama. Itu aja. Jadi sekarang ni kita listkan. Di sebelah kiri ada unsur kalium. Berapa kalium? 1. Nampak tak ni? Kalium ni, K1. Kemudian ada iodin, huruf I. Ada berapa huruf I kat situ? Pun 1. Kemudian ada bromin. Ni, Br ni adalah bromin. Ada berapa bromin? 2 di sebelah kiri. Okey. Di sebelah kanan, kita listkan balik. Kalau ikut kat sini, I, K, Br. Tapi untuk memudahkan kita tengok, kita listkan unsur ni dengan turutan yang sama macam belah kiri. Kalau tadi kita nak mulakan dengan I, K, Br, boleh, tak ada masalah. Tapi saya tengok kepada unsur yang pertama dijumpai K, I, Br. Jadi kat sini pun walaupun susunan dia tak sama, tapi kita cuba susun ikut turutan. K, I, B, R. Tapi kalau awak tetap nak buat I, K, B, R, tak ada masalah. Cuma nampak macam bagi saya lah, dia tak sama level lah. Jadi susah. Jadi K dekat sini ada 1. I dekat belah kanan ada 2. BR dekat belah kanan ada 1. So ada 2 yang tak sama kat sini. K sama, kiri dan kanan sama 1. I belah kiri 1, I belah kanan 2. Jadi kita samakan dulu I. I belah kiri 1, kita kena jadikan dia 2 juga. Dengan letak nombor 2 dekat depan KI. Ni letak 2 kat depan. Saya tak muat dah ni. Okey. Saya letak ni ya. Saya pakai cursor. Jadi kita letak 2 dekat depan KI. So dah jadi 2 KI lah. 2K, 2I. Okey, jadi dah letak. Jadi I dah jadi 2, I dah jadi 2. Okey?
Tapi dia mengganggu K pula. Sebab bila letak 2 dekat depan KI, dengan KK sekali dia jadi 2. K sekarang pun sudah jadi 2. Jadi dekat sebelah kanan pun K ni pun kita kena jadikan dia 2. Okey, dengan cara kita letak nombor 2 depan K. Letak nombor 2. Macam tu. Okey. Seterusnya, bila kita letak 2 depan KBR, automatik BR yang di sebelah kanan ni pun dah berubah menjadi 2. BR di sebelah kiri dah memang 2. Jadi sekarang ni, kesemua unsur di belah kiri, semua unsur belah kanan sudah sama banyak. So, kita sudah dapat persamaan kimia seimbang untuk yang di atas tu. Jadi, boleh cek balik. K2. Ni 2. K2. I2. I2. Okay. I di sebelah kanan pun 2. BR di sebelah kiri 2. BR di sebelah kanan pun 2. So, selesai. Okay. Okay, Danish kata line dia slow. Jadi, dia lambat sikit respon. Tak apa. Okay, boleh tengok video nanti. Okay, tak ada masalah. Janji tengok, janji belajar. Okay. Seterusnya, kita tengok yang soalan B untuk zinc. Okay. Zinc di sebelah kiri ada 1. Argentum di sebelah kiri pun ada 1. Nitrat, nitrogen. Ni nak pesan. Okay. Untuk pelajar-pelajar, jika ion-ion macam ni wujud di sebelah kiri dan juga wujud di sebelah kanan, awak jangan pecahkan dia kepada unsurnya. Jangan pecah jadi N, jangan pecah jadi O. Kita anggap bahawa NO3 ini adalah sebenarnya satu unsur sahaja. Anggaplah, contohnya katakanlah X. Okey nah, sebab apa? Dia ada belah kiri, dia ada belah kanan, lebih mudah untuk kita nak imbangkan dia nanti. Jadi kita letakkan dia seolah-olah dia tu adalah satu unsur sahaja. NO3. Ada berapa NO3 kat sini? 1 juga. Boleh? Seolah-olah kalau kita letak kat sini, NO3 ada berapa? 1. X-nya tu ada 1. Seolah-olah formula AgNO3 tadi tu, AgNO3 tadi tu, seolah-olah formula dia adalah AgX. Macam tu je. Boleh? Bila boleh buat macam ni? Kalau di belah kiri ada NO3, belah kanan ada NO3. Sama juga dengan sulfat. Kalau di sebelah kiri ada SO4, belah kanan pun ada SO4, jadi sama. Kita tak pecahkan dia kepada S dan O. Kita kekalkan SO4. Okay. Jadi kita tengok yang belah kanan. Zincnya ada 1. Ni zinc ada 1 je. Okay. Ag pun ada 1 juga. NO3. Ada berapa belah kanan? Tengok nombor kat belakang ni. NO3 kat sini ada 2. Jadi yang mana tak sama sekarang ni? Tak balance kiri dan kanan. Zinc sama. Argentum sama. Nitrat yang tak sama. Okey, sebab nitrat belah kanan ada 2. Nitrat belah kiri ada 1. Maka kita kena tukar nitrat belah kiri supaya jadi 2. Dengan cara letak nombor 2 dekat depan dia. Saya pesan berulang kali tadi, jangan letak di tengah, jangan letak di belakang. Sebab dia mengganggu formula. Ni cikgu, kenapa hak ni 2 boleh ada kat belakang? Ini memang formula dia macam tu. Memang ada 2 dekat belakang. Ini memang formula. Tapi kalau kita nak letak nombor yang daripada imbang persamaan, jangan letak belakang. Kita letak dekat depan formula dia. Okey nah? Saya type sebab ruang tak muat. Okey? Jadi kita letak 2 dekat sana. Jadi sekarang ni, bila kita letak 2 dekat sana, dia juga mengganggu Ag sekarang ni. Ag dekat sini sudah jadi 2. So kita tukar Ag sekarang sudah jadi 2.
AG kat sana masih lagi 1. So kita jadikan dia 2 dengan letak nombor berapa dekat depan? Kita letak nombor 2 depan AG. Jadi tengok sekarang ni ada lagi tak yang tak balance? Zinc ada 1, zinc ada 1. AG ada 2, AG ada 2. Nitrat ada 2, nitrat ada 2. So, ini dapat persamaan kimia yang seimbang dekat atas ni. Macam ni lah. Jadi jawapan, nanti kalau tulis dekat latihan, mula-mula salin yang asal. Lepas tu, tulis jawapan yang dah imbang, yang dah letak nombor 2 ni. Okay, sama juga dengan hak A tadi. Mula-mula tulis yang asal, yang tak ada nombor-nombor kat depan ni. Lepas tu tulis jawapannya yang dah siap ada nombor dekat depan tu. Okay. Okay, satu lagi soalan. Bukan satu slide lagi, ada 2 soalan lagi. Okay, yang ni ada nak tanya? Untuk soalan 2A, 2B ada nak tanya? Tak ada. Ada. So kita tengok 2C, 2D. Okay. Sama je, walaupun yang ini bukan datangnya dari cation, anion, tapi tugasan yang perlu kita buat tetap sama. Okay, kita perlu letak nombor kat depan. Okay, bagi saya masa sat, saya nak bagi ruang. Nanti saya senang nak tulis. Tulis. Okay lah. Nombor yang nak ditambah dekat depan. Kita bagi ruang sikit. Okay, ni pun sama. Bagi ruang sikit. Ni pun bagi ruang sikit. Perlu tambah nama, nombor. Okay, ni pun sama. Ni pun sama. Okay. Okay, kita tengok. Di sebelah kiri C-nya ada 3. Di sebelah kiri H-nya ada 8. Okey, saya turunkan sikit ni. Okey. Bagi ruang luas sikit. Okey. O. O di sebelah kiri ada 2. Okey. Di sebelah kanan C-nya ada 1. H-nya ada 2. Kan? O-nya ada 3. Datang dari mana 3? 2 dekat sini, 1 dekat sini. Jumlahnya 3. Jadi, semua tak balance. Semua tak sama. Tetapi, unsur yang di sebelah kanan, unsur belah kiri, sama. Itu pun dah Alhamdulillah. Jadi, kita buat yang pertama. C3. Jadi, C yang belah kanan, kita kena jadikan dia 3 dengan darab 3 ataupun letak nombor 3 depan CO2. Tapi bila kita letak 3 dekat depan CO2, O sudah berubah. Iaitu O dekat sini saja pun sudah ada 2 darab 3, 6. 6 tambah 1. Jadi berapa? 6 tambah 1 dah jadi 7. Okey, biarkan dahulu. Okey, biarkan dahulu. Kita tengok kat sini. Okey, untuk soalan ni kita tengok ni tak sama. H biarkan dulu. H ni 7, ni 8. Biarkan dulu. Kita sorry. Sorry. Ni silap ni. Ni bukan untuk 7 tu bukan H. Allah, sorry. 7 tu untuk O. Okey. Okey nah. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. 7 O sekarang ni. O belah kiri ada 2 je. Okey, biarkan dahulu. Kita tengok H. H sebelah kiri 8. H sebelah kanan baru ada 2. Macam mana nak jadikan dia 8? Kita darab 4. 2 kali 4 sudah jadi 8. Okey nah. Bila kita letak 4 kat sini, O ni bukan setakat 7. Jadi lebih lagi. Tadi 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. Sekarang ni 2 kali 3, 6. 6 tambah 4. O sekarang sudah jadi 10 O. Okey. Jadi O kat sebelah sini, 2 nak darab berapa jadi 10? Boleh tak 2 tukar jadi 10? Boleh. Iaitu 2 kita darab dengan 5. 2 darab dengan 5.
Jadi sekarang ni C3, H8, H 2 kali 4, 8, O 2 kali 5, 10, O 2 kali 3, 6, tambah 4, 10. So, dapatlah persamaan kimia seimbang bagi soalan 2C. Okey. Boleh? Boleh. Jadi, harapnya tengok balik jugalah. Okey, tengok hari ni saja boleh. Bila nak cuba buat sendiri nanti, risau juga. Takut lupa. Okey, yang ni susah sikit. Sebut je lah susah. Okey. AG di sebelah kiri ada 1. Okey. Nitrat NO3 belah kiri. Ada tak belah kanan? Oh, tak ada. Ni NO2. Tak sama. Ini NO3. Ini NO2. Yang tadi, yang slide tadi, belah kiri NO3, belah kanan NO3. Itu yang kita tak pecahkan. Jadi, hak ni tak bolehlah kita kena pecahkanlah sebab dia tak sama. NO3 belah kiri, NO2 belah kanan. Jadi, kita kena pecahkan. Nitrogen ada 1. Oksigen ada 3 belah kiri. Okey, kita tengok belah kanan pula. AG-nya sama. Alhamdulillah ada 1. Ni AG ada 1. Nitrogen ada 1 juga. Alhamdulillah. Tetapi O dekat sini. O yang jadi masalah. O di sini ada 4. Ya. Okey. 3 dengan 4. Kat mana kita boleh samakan dia? Macam mana nak bagi samakan dia? 3. Okay, sebab 3 ni kecil. 3 dulu kita mulakan. 3 darab 1, 3. 4 tak boleh. 3 darab 2, 6. Boleh tak daripada 4 nak jadikan 6? Tak boleh. Kalau darab saja, tak boleh. Tapi tengok tak, nampak tak kat sini? Sini dah ada 2. Sini dah ada 2, 4. Kita nak 2 lagi. Maksudnya kalau kita letak 2 sama ada di belakang atau di sini, kita juga boleh dapat 6 untuk O kat sini. Faham tak maksud saya? Kalau kat sini tadi cuma ada O4, macam ni, O4, kita kena letak 3 lah. Baru dapat sama macam hak ni darab ni. Okay? Tapi sekarang ni dia ada 2 tempat yang ada O. Jadi kita boleh adjust sebenarnya. Okay, cuba macam ni contohnya. 3, kita adjust dulu O belah kiri supaya jadi 6. 3, kita jadikan dia 6 dengan letak 2 dekat depan ni. Okey, sekarang ni bila letak 2 dekat depan, AG sudah berubah. AG sudah jadi 2. N sudah jadi 2. O jadi 6 bila kita letak 2. Okey. AG belah kanan asalnya tadi 1, bila sana dah 2, kita kena jadikan dia juga 2. Okey, dengan letak 2 dekat depan. Okey. N nitrogen tadinya 1, kita jadikan dia 2 juga sebab belah kiri dah ada 2, letak 2 dekat depan. Ni yang saya kata. Bila kita letak 2 dekat sini, automatik O juga akan berubah. Sekarang ni O yang dekat sini saja sudah ada berapa ni? Ada 4. Sebab 2 kali 2. 2 molekul darab 2 atom. Dekat sini sudah ada 4 O. Tambah 2 O kat sana. Automatik juga sudah jadi 6. Nampak tak tu? Okay, bila kita asalnya kita nak samakan O ni saja jadi 6. Jadi kita try hal lain ni. So, dapat juga O kat sini pun jadi 6. So, inilah persamaan kimia seimbang untuk D. Okey, Okey. Okey. Seterusnya, kalau ikutkan saya, okey, kalau semua ni smooth, PDPR kita ni, pengajaran kita ni smooth saja, okey. Saya ingat nak terus masuk bahagian pengiraan. Pengiraan tu macam mana? Kalau sebelum ni, contohnya soalan bagi mol X. Lepas tu kita kena cari jisim X. Macam tu senang. Tapi bila soalan
yang melibatkan persamaan kimia ni, dia tak ada macam tu lagi dah. Dia selalunya dia akan contohnya untuk soalan ni, okey. Dia akan bagi contohnya isi padu. Dia akan bagi isi padu gas oksigen. Lepas tu dia suruh cari G-same. G-same argentum nitrat. Dia macam tu dah. Dia tak ada direct macam ni. Asalnya sebelum ni ada mol X, ada maklumat X. Okay, cari yang X juga. Tapi sekarang ni bila dah masuk persamaan kimia ni, dia bagi bahan lain maklumat tetapi dia suruh cari bahan lain. Okay. Asalnya nak buat yang ni tapi rasanya tak boleh lagi lah sebab menyeimbangkan persamaan kimia ni awak perlu latihan. Jadi untuk itu saya dah tengok latihan yang seterusnya adalah okey. Saya nak minta awak mana-mana pelajar yang mengikuti PDPR kita pada hari ini, okey. Sebagai kerja rumah, okey. Sebagai kerja rumah, tolong jawab soalan uji kendiri 3.4, soalan nombor 1 saja sebab yang ni adalah menulis persamaan kimia seimbang saja. Okey, tolong sebagai kerja rumah. Dan selepas selesai, tolong hantar kepada saya untuk disemak betul atau tidak. Okey. Jadi formula Cuprum tak ada, dia tak bagi kat sini, dia bagi dalam bentuk ayat. Tolonglah cari formula yang betul. Formula argentum nitrat. Formula Cuprum 2 nitrat. Okey, formula untuk zinc. Okey, menghasilkan zinc klorida. Ini formula gas klorin apa dia? Zinc formula apa dia? Formula Cuprum, argentum nitrat, Cuprum 2 nitrat, argentum dan juga formula untuk zinc klorida. 2 ni saja sebagai kerja rumah. Banyak ke? Rasa sikit je, 2 je. Okey, dan tolong, okey, kalau ikut jam saya 12.10, kita ada lebih kurang 20 minit lagi. Tapi saya ingat nak stop setakat sini. Saya nak bagi peluang untuk pelajar-pelajar cuba jawab. Dan harap sangat tolong hantar. Boleh? Boleh Boleh tak ni? cikgu. Boleh Okey. cikgu. Dan dalam masa 20 minit ni jugalah, tolong hantar. Okey nah. Jadi saya nak stop sharing. InsyaAllah kejap lagi saya akan proses video yang kita punya sesi pada hari ini. Dan insyaAllah lah saya akan masukkan seperti biasa. Okey, tolonglah antara yang selalu masuk dalam kelas ni selalunya orang-orang yang sama. Jadi tolonglah pesan dekat rakan-rakan yang lain. Okey, tolonglah tengok. Okey, kalau nak berjaya di ke depan lah, masa depan insyaAllah. Boleh walaupun kita buat dalam situasi yang agak ada kekangan macam ni. Tapi saya kira punya kelas ni memang saya buat seolah-olah macam kita duduk dalam kelas lah. Okey. Jadi kalau nak tanya, terus tanya. Okey, ada apa-apa tak faham dan sebagainya. Jadi harapnya semua buatlah atas masing-masing. Okey, jadi saya nak stop recording dulu. Ataupun ada soalan ya? Kok ada nak Tak tanya ada. soalan? Okay. Tak ada? Tak ada. Okay. Kalau tak ada soalan, saya nak stop recording lah. Okay, so moga kita jumpa lagi kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.